Baik, kita bersama dengan rakan penyampai kita dari daerah Blaid, Nurhayati Zalani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abdul Wali dan Nadira. Selamat pagi kembali. Nurhayati, apa kabarnya? Sihat? Alhamdulillah sihat ya pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi seperti Nurhayati ketahui ya, hari ini kita ni sama-sama meraihkan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ya. Tadi Nadira sempat menjerat saya dan juga bertanyakan katanya apa yang dilakukan untuk ya kita ni mengurangkan stres ataupun tension. Ya, ingin juga mengetahui ni kalau Nurhayati apa yang gemar dilakukan. Kalau macam Wali sendiri suka beriadah, mendengar muzik. Kalau Nurhayati sendiri macam mana? Secara peribadinya kalau saya suka mendengar muzik ya, muzik instrumental dan juga menyanyi ni. Rasanya bila tani menyanyi orang berteriak release je stres atau. Alhamdulillah. Berkeroke lah ni maksudnya ya. Nanti boleh join sekali ya berkeroke ya setelah pandemik ini selesai. Baik Nurhayati, bahan yang dibawakan dari daerah Blaid ni, apa perkongsian yang dibuat untuk hari ini? Silakan kita serahkan kepada Nurhayati. Baik, terima kasih rakan kita Abdul Wali dan Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blaid pada pagi ini. Dan seperti biasa Auda kita akan sampaikan beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan ya oleh rakan tugas kita. Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Blaid pada pagi ini nampak cerah saja. Dan demikian kepada bis kita yang mungkin akan melakukan aktiviti-aktiviti riadah dan juga mungkin juga ada aktiviti-aktiviti yang lain ya, kita mengharapkan agar segalanya berjalan dengan lancar dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Kalau ada saya bacakan dua info semasa yang mana ingin kita maklumkan bahawa Jabatan Daerah Blaid Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan bahawa penutupan sementara kaunter-kaunter perkhidmatan dengan ini ditangguhkan ya hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Walau bagaimanapun, kaunter pembayaran di unit kewangan dibuka untuk pembayaran sewa barik-barik kerajaan secara temujanji dan kaunter dibuka hari Isnin sehingga hari Khamis jam 9 pagi sehingga 11.30 pagi dan hari Sabtu pada jam 8.45 pagi sehingga jam 10.30 pagi. Manakala Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan pertandingan Mari Bercerita yang mana terbuka kepada kanak-kanak berumur 8 sehingga 12 tahun. Format penyampaian adalah dalam bentuk cerita dan irama dan rakaman video 5 ke 7 minit dan dengan ini tarikh tutup dilanjutkan sehingga 31 hari bulan Oktober 2021. Baiklah, itu dia dua info semasa dan sekarang kita menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Sebilangan daripada kita mungkin pernah mengunjungi kampung Kuala Balai.
Kampung Kuala Balai terletak di ulu Sungai Belait dan termasuk dalam tadahan Mukim Kuala Balai, daerah Belait. Perjalanan dari Pekan Belait menuju ke Kuala Balai ialah sejauh 28 km. Kampung Kuala Balai pada masa ini sudah tidak berpenghuni disebabkan faktor migrasi ke kampung lain dan faktor pekerjaan setelah bermulanya minyak ditemui di Seria pada tahun 1929 dan industri minyak mula berkembang maju. Disinilah para pengunjung akan dapat mengimbau kembali sejarah lama yang mempunyai masa lalu yang sangat berwarna. Kuala Balai diliputi oleh hutan di tebing Sungai Belait, yang mana satu ketika dulu kebanyakan penduduk membina rumah di tebingnya. Tidak banyak yang menjangkakan bahawa inilah tempat kelahiran ramai orang Belait. Pada satu masa, Kuala Balai adalah komuniti terbesar di barat negara ini. Penduduk kampung Puak Belait mahir dalam menghasilkan sagu atau ambulung daripada pokok rumbia kerana sepanjang Sungai Damit dan Sungai Belait terdapat pokok rumbia yang berkualiti untuk dijadikan sagu. Perusahaan sagu ini telah menghasilkan sagu yang berkualiti dan dijual. Penghasilan sagu ini telah mendorong ramai pengalu dari daerah lain untuk memborong hasil sagu dari kampung Kuala Balai. Kuala Balai ini kalau disebut dalam bahasa Belaitnya Long Pelai, bukan Kuala Balai. Kuala Balai itu bahasa Melayunya, tapi Belait mengatakan Long Pelai. Kalau kita bertanya, habis kita bertanya di mana kampung tu saja Kuala Balai. Tapi kalau orang kami sini bertanya mana datang mau Long Pelai. Ada dua tu. Sini lahirnya kami duduk di sini dengan mendirikan sebuah rumah yang dinamakan rumah sekada di ujung Tanjung. Rumah sekada itu tingginya dua sambung tempuling, bukan tempuling apa namanya, bujak, dua sambung, tidak akan sampai di lantainya tu. Mengapa tinggi? Karena kami takut kayan datang lagi untuk mengaruk kami dari bawah, tidur kan. Jadi rumah itu 2 tingkat, rumah sekada tu. Tingkat bawah tempat menyimpan barang-barang, makanan apa ini, di atas tempat pahlawan-lawan kami mencari meninjau kesebarangan ni, makali ada musuh kan tu, dan dipasang sana bedil-bedil temaga tu. Kemudian ni ditambah dengan batangan, diambil batang pinang untuk buat macam meriam, dipasang tadi siring-siring atau ya rumah bertingkat sama ni nah. Di sini pasang tu. Jadi orang kaya, di tengah-tengah tu orang tinggal juga di tengah tu dipasanglah macam meriam. Takut dia melihat tu kalau ada sebarangan tu. Wah, ada meriam orang Belait payahnya. Jadi sampai itulah kami dah lagi mau sampailah kami berumah sini sampai ada yang kaulu lagi berbadi sana orang-orang Belait dulu tu berbadi. Akhirnya apabila orang tua dah ada tambah-tambahnya kacut lagi balik kan tu penduduk-penduduk dah lagi banyak. Maka akhirnya tinggallah kampung ini sebagai kampung yang tinggal oleh masyarakat Puak Belait. Dalam arti kata tinggal, tapi dalam arti kami, dalam arti saya tu
saya akan pertahankan tanah lahir saya itu dengan cara apa sekalipun, bukan dengan berperang, adalah dengan keadaan yang boleh menetapkan kedudukan itu sebenarnya sejarah-sejarah Belait itu. Penerokaan kami teruskan dengan menyusuri Sungai Belait untuk menuju ke tapak perkuburan lama orang Islam di Kuala Balai dengan menaiki sebuah bot yang dimiliki oleh Tuan Haji Busu bin Ahmad. Beliau yang sebelumnya pernah tinggal sebagai penduduk di kampung Kuala Balai adalah merupakan seorang puak Belait yang tertua di daerah ini. Pada tahun 2000, ketika jalan itu selesai dibaik pulih, dengan bantuan sukarelawan dan di bawah bimbingan salah seorang penduduk kampung sebelumnya, Kuala Balai telah mendirikan sebuah rumah yang dibina secara tradisional yang diberi nama Rumah Etnik Puak Belait Kampung Kuala Balai. Akan tetapi, rumah etnik tersebut sudah tidak wujud lagi dan hanya tinggal kenangan serta tapak sebagai sejarah. Penerokaan kami akhiri dengan perjalanan kira-kira 10 minit melalui sungai menuju ke hilir dari Kuala Balai ke satu tapak kawasan yang juga menyimpan kisah legenda yang cukup kuat. Terdapat satu pondok yang terbina dari kayu terletak di tebing sungai yang berisi tengkorak manusia yang sememangnya adalah merupakan warisan pusaka turun-temurun dari nenek moyang orang-orang Puak Belait yang kini sudah menjangkau usia ratusan tahun. Tidak jauh dari pondok tengkorak itu, kami mendapati ada sebuah rumah yang masih jelas kelihatan, akan tetapi sudah dalam berkeadaan usang. Melalui penjelasan juru pandu kami pada hari tersebut, rumah itu ialah merupakan rumah sekada, sebuah rumah pertahanan orang-orang Puak Belait dulu sewaktu diserang oleh Puak Kayan. Pengalaman sebeginilah yang serba sedikit dapat dikongsikan kepada orang ramai dan juga secara tidak langsungnya menambah lagi ilmu pengetahuan diri kita sendiri untuk lebih mengetahui dan mengenali dengan lebih dekat tentang salah satu sejarah legenda yang terdapat di negara kita, khususnya di daerah Belait ini. Kuala Balai dalam ristaan, akan tetapi masih tetap wujud namamu diingatan. Untuk itu, sekian dari saya beserta kru-kru penerbitan Rampai Pagi Daerah Belait untuk kisah kali ini. Hingga bertemu lagi di lain masa dalam penerokaan seterusnya. Ya, sudah tu pendekatan bahan arkib ya, rakan tugas kita Nur Hanani mengenai dengan teroka kisah legenda Kuala Balai atau dalam bahasa Belaitnya Long Plai ya. Seingat saya pada awal penubuhan pentadbiran Kampung Kuala Balai 20 tahun lalu, kita juga berkesempatan ya untuk berkunjung ke Kampung Kuala Balai untuk menyaksikan sendiri rumah etnik Kuala Balai tersebut. Dan memang sangat-sangat menarik, Auda, di Kuala Balai mempunyai sejarah-sejarahnya yang tertentu yang membawakan kita, apabila kita mendengar, kita rasanya tidak sangka ya bahawa di tempat Kuala Balai ini juga mempunyai sejarah-sejarahnya yang sangat unik. Semoga dengan adanya bahan tersebut akan dapat memberikan sejarah dan juga mengingatkan kita semula mengenai dengan satu sejarah yang sangat menarik mengenai dengan Kuala Balai ini. Baiklah, nampaknya itu saja yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan sampaikan kepada anda maklumat-maklumat yang terkini yang berlaku di sekitar daerah Belait untuk pengetahuan kita bersama ya. Kita kembali semula bersama dengan Abdul Wali dan Nadira. Silakan.